Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Pembangkang hari ini seringkali mempersoalkan di mana reformasi. Ya, adakah reformasi sudah mati? Itu antara kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin dalam Parti Bersatu maupun Perikatan Nasional, sahabat semua. Jadi apa yang berlaku hari ini adalah MP Pembangkang daripada Parti Bersatu bersama dengan Perdana Menteri bekerja sama dengan Perdana Menteri untuk apa? Untuk membentras ataupun bersama-sama mengukuhkan ekonomi, khususnya dalam memantapkan harga barang yang semakin tinggi, masalah beras dan sebagainya. Tetapi yang herannya sahabat semua, kenapa pembangkang khususnya Parti Bersatu tidak suka dengan perkara ini? Malah mereka mengatakan daripada kenyataan terkini daripada Ketua Penerangan Bersatu, kononnya habislah 6 ahli parlimen yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Hakikatnya walaupun mereka memberikan sokongan kepada Perdana Menteri, mereka tidak keluar parti. Mereka masih bersama dengan Parti Bersatu. Jadi kenapa mereka mau menghancurkan 6 ahli parlimen ini? Jadi kalau kita lihat dalam gambar ini sahabat semua, ada dua ahli parlimen Bersatu daripada Bukit Gantang dan seorang lagi saya lupa dari mana, mungkin ada dalam kenyataan media ini. Jadi saya ingin menyatakan apakah kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan isu berkaitan dengan kawalan harga Jadi kalau kita lihat kenyataan berita ini menyatakan mesyuarat Nacol memutuskan harga kawalan beras minggu depan. Itu antara kata-kata daripada Perdana Menteri. Jadi mari kita lihat intipati kenyataan media ini. Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu harga kawalan beras akan menjadi salah satu agenda utama pada mesyuarat Jawatan Kuasa Pemantauan Pelaksanaan Majlis Tindakan Sara Hidup atau Nacol minggu depan. Beliau berkata mesyuarat yang sepatutnya bersidang lebih awal ditangguhkan ke minggu depan bagi memasukkan hal yang lebih mendesak seperti harga kawalan beras. Dan kita tangguh mesyuarat Nacol katanya minggu depan, di mana kita akan putuskan secara muktamad tentang harga beras yang dikawal. Walaupun harga tidak boleh rendah sangat katanya, namun saya yakin boleh dikurangkan jika kita lihat semula dan teliti bekalan dapat dari mana, siapa kontraktor dan berapa banyak keuntungan mereka, katanya ketika berucap dalam program jualan termurah Madani di Bandar Perda. Anwar turut mengingatkan orang tengah agar tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi kerana ini akan menyebabkan harga di pasaran melambung. Pada 14 Februari 2 hari lalu, Syed Abu Husin yang mengetuai jawatan kuasa berkaitan isu menangani harga makanan dan kos sara hidup bawah Nacol mengumumkan pengenalan beras putih Malaysia Madani pada harga 30 per kampit untuk 10 kg berkuat kuasa 19 Februari dan pengguna boleh mendapatkannya di pasaran bermula 1 Mac. Beliau berkata dengan nama baru itu kategori beras putih tempatan SST dan beras putih import SSI dimasukkan. Itu antara kenyataan daripada ahli parlimen Bukit Gantang daripada Bersatu Jadi katanya lagi bagi beras putih Malaysia Madani kampit 5 kilogram akan dijual sekitar dalam harga RM15. Itu antara kenyataan beliau. Kenapa internet saya ini tergantung ini? Ada gangguan pula saya punya internet. Maafkan saya. Ada gangguan emosi di sini. Jadi sebenarnya bagi pandangan saya sahabat semua, kenapa pihak pembangkang hari ini begitu terdesak sekali mau menolak mereka yang memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Sedangkan sebenarnya ini adalah satu bentuk reformasi Kalau kita lihat di Indonesia sebelum ini, beberapa ahli parlimen daripada pembangkang dilantik untuk bersama-sama di dalam kabinet. Dan harga untuk 1 kilogram harganya sebanyak RM3.50. Itu antara perkara yang dicadangkan oleh ahli parlimen daripada Bukit Gantang daripada Parti Bersatu itu.
Jadi kita lihat sahabat semua, itu antara kerjasama ya yang dibuat oleh ahli parlimen ini bersama dengan Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan satu lagi kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menarik juga untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Beliau menyatakan bahawa jawatan kuasa khas perkasa Mahkamah Syariah terbuka kepada pandangan parti politik. Itu antara kenyataan daripada Datuk Seri Anwar. Apa yang dimaksudkan ya dengan kenyataan itu? Jadi kalau kita lihat jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi dalam Dewan Undangan Negeri untuk menggubal undang-undang Islam, terbuka untuk berbincang dengan semua pihak termasuk mana-mana parti politik, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata jawatan kuasa itu akan meneliti semua pandangan sebelum dibawa ke peringkat seterusnya. Semalam Tun Zaki, bekas Ketua Hakim Negara, sudah bagi taklimat awal katanya di depan Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Idrisa, dalam mesyuarat. Saya sudah setuju jawatan kuasa ini bersidang. Jumpalah sesiapapun bagi pandangan, baik dengan semua negeri, semua parti, manapun bincanglah katanya, sambil ambil sikap terbuka dengan pandangan mereka, katanya ketika berucap sebelum merasmikan Majlis Jamik Tu Tengah berapit di sini hari ini. Dan beliau juga berkata adalah lebih baik ya pihak-pihak tertentu yang mengecam dan mencercah kononnya kerajaan tidak mempertahankan Mahkamah Syariah menyertai perbincangan yang diadakan jawatan kuasa ini, berbanding terus menjadikan isu pembatalan beberapa kesalahan enactment Kanun Syariah Jenayah Kelantan baru-baru ini sebagai polemik politik katanya. Dan bila kita dah capai persetujuan, kita bawa kepada Jemaah Menteri, kita persembahkan kepada Majlis Raja-Raja. Bila diperkenan, kita gubal di Parlimen. Minta rakan-rakan Melayu ahli Parlimen beragama Islam sokong kita pindah dan kita perbaikilah mutu Mahkamah Syariah. Itu cara katanya. Beliau juga berkata tanggungjawab memperkasakan bidang kuasa Mahkamah Syariah melalui jawatan kuasa ini bukan hanya melibatkan negeri-negeri saja, malah di semua peringkat. Jadi bagi kita ruang untuk baiki. Janganlah kita gaduh tentang isu ini, kata Anwar. Tak peduli sekuler dan sebagainya, katanya pada majlis itu yang turut dihadiri Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil. Disember lepas, Zaki dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal undang-undang Islam. Jawatan kuasa khas yang turut dianggotai oleh 10 individu lain. Jadi semalam Datuk Seri Anwar berkata Kerajaan Persekutuan menyambut baik titah Sultan Sarafuddin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang mahu semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara. Itu dia sahabat semua. Ya, kerajaan dan Perdana Menteri sudah pun menyatakan sikap keterbukaan ya untuk berbincang, untuk memperkasakan ya Mahkamah Syariah, bukannya dengan cara membuat video mempersenda keputusan, mempersenda agama dan hukum dan sebagainya, undang-undang. Jadi ada pula yang memetik kononnya Black Friday turut termasuk dalam titah ya dari Sultan Selangor. Dan kita tahu YB Fahmi juga mengatakan bahawa Abakau membuat kenyataan berita palsu. Macam-macam yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada pihak pembangkang ini, sahabat semua. Apa berlaku? Jadi lupakan semua itu, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mari berganding bersama, berikan idea, berbincang bersama untuk memperkasakan Mahkamah Syariah. Bukannya dengan membuat tuduhan, melemparkan fitnah, mempolemikkan, menunggang isu populis dan sebagainya. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia ini adalah, bagi saya ini adalah satu pandangan yang terbuka dan terbaik ya daripada Kerajaan Perpaduan dia di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau pembangkang tidak mau menerimanya, saya pun tidak tahu apa yang kita boleh katakan lagi, sahabat-sahabat semua. Jadi anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.